Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematik hari ini kita akan mempelajari mengenai tambah dan tolak pecahan. Okey, seperti biasalah, okey, bila tambah ni maksudnya nombor tu akan bertambah atau semakin banyak. Okey, jadi bila tolak nombor tu akan berkurang. Ini memang awak dah mahir lah Okey, jadi sekarang ni kita akan belajar mengenai tambah dan tolak pecahan. Okey, tambah pecahan dulu. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, 1/5 tambah 2/5 sama dengan berapa? Okey, jadi kalau kita tengok mengikut gambar rajah, okey 1/5. Okey, jadi kita boleh buat 5 kotak. Okey, daripada satu kita buat 5 kotak. Satu bentuk kita hasilkan 5, pecahkan pada 5 kotak. Okay, kemudian 1 kita tandakan dengan warna biru dan kemudian kita tambah lagi 2 kotak kita buat dengan warna merah. Okay, jadi berapa jumlah kesemuanya? Okay, jadi 1/5 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Okay, jadi jawapan dia adalah 3/5. Okay. Satu yang cikgu ingatkan dekat sini, bila tambah ataupun tolak yang melibatkan pecahan, penyebut mestilah sama. Okey, penyebut mestilah sama. Okey, jadi pengangka sahaja yang ditambah. Okey, yang mana satu pengangka? Okey, cikgu ingatkan semula. Okey, pengangka ialah nombor di atas. Pengangka. Dan penyebut ialah di bawah. Okey. Jadi, penyebut ni mestilah sama, barulah awak boleh tambah ataupun tolak. Okay, tengok contoh yang pertama ni, dia dah bagi penyebut yang sama, iaitu 5 dan 5. Okay, jadi awak boleh terus tambah pengangka. Okay, yang bertambah hanyalah pengangka. Penyebut awak tak boleh tambah. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Okay, jumlahkan 1/4 dan 1/4. Okay, jumlah ni maksudnya bertambah lah. Okay, jadi 1/4 tambah 1/4. Okay, bila kita tengok dengan ikut gambar rajah, 1/4. Okay, 1/4 ni daripada satu bulatan ni dipotong 4. Okay. Okay, jadi 1/4 dan tambah lagi 1/4. Maksudnya jawapan dia ialah 2/4. Kan cikgu ingatkan semula tadi Okay. Penyebut tak bertambah. Yang bertambah hanyalah pengangka sahaja. Okay, jadi yang pengangka sahaja yang boleh ditambah. Itu pun syarat dia penyebut mestilah sama nombor dia. Okay, jadi 4 dan 4 penyebut dah sama. Okay, jadi kita boleh tambah pengangka. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 2/4. Okey, jadi 2/4 ni dia masih belum selesai. Kenapa cikgu kata belum selesai? Sebab dia adalah nombor yang masih boleh dipermudahkan. Ingat semula macam mana kita nak permudahkan pecahan. Kita dah belajar sebelum ni iaitu pecahan bentuk termudah. Okey, jadi daripada 2/4 ni kita permudahkan dia. Okey, jadi macam mana nak permudahkan? Ingat semula, okey, dia mestilah menggunakan bahagi. Okey. Bahagi sebab kita kecilkan nombor tu. Okay, pemudahkan maksudnya kita kecilkan nombor tu. Okay, daripada 2/4, okay, kita nak kecilkan, kita gunakan bahagi. Okay, jadi 2 dan 4 ni ada dalam sifir apa? Okay, jadi 2. Okay, mestilah ada dalam sifir 2. Okay, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okay, jadi kita nampak dekat sini ada 2 dan 4. Cikgu kita dah belajar pemudahkan ni maksudnya kita kena cari nombor pengangka dan penyebut yang mempunyai nombor yang sama dalam hasil darab sifir yang sama. Okey, jadi 2 dan 4. Okey, jadi 2 menggunakan sifir 2. Okey, jadi 2 pemudahkan kita guna bahagi. Okey, 2 bahagi 2 sama dengan 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey, jadi 1. Okey, 4 bahagi 2. Okey, 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey, jadi jawapan dia ialah 1/2. Dan 1/2 ni ialah bentuk termudah dia. Okey, jadi inilah jawapan dia yang sebetulnya.
Sebab tu kalau awak tengok dekat gambar rajah ni, 2/4 ni ditukarkan kepada 1/2. Sebab bila kita dah tambah, dia akan jadi 1 daripada 1 bulatan ni, dia ada 2. Jadi kita jadikan 1, jadi 1 daripada 2. Jadi jawapan dia 1/2. Kita tengok lagi contoh yang ketiga. 4/9 tambah berapa? Sama dengan 7/9. Dan awak tengok dah dekat sini, cikgu ingatkan tadi, penyebut dia dah sama dah. Yang ni 4/9. Ini 7/9. Jadi berapa nombor dekat tengah ni? Penyebut sama, jadi yang bertambah hanyalah nombor pengangka sahaja. Jadi penyebut ni kita dah tahu dah. Mesti per 9 juga. Penyebut mesti sama. Jadi macam mana kita nak tahu nombor di atas ni? Mudah saja. 4 tambah berapa je? Dapat 7. Kita kira semula. 4, 5, 6, 7. 3 kan? Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi 7/9. Boleh juga guna kaedah garis nombor ni. Tapi paling mudah sebenarnya sebab tambah ni sangat mudah. Jadi awak hanya tambah sahaja pengangka. Sebab cikgu pun tahu yang awak dah mahir mengenai tambah dan tolak ni. Jadi jawapan dia ialah 3/9. Kita terus lagi. Contoh nombor 4. Diberi 1/2 tambah 1/4 sama dengan berapa? Kali ni kita tak boleh tambah pengangka. Kenapa cikgu tak boleh tambah? Sebab penyebutnya ialah nombor yang berbeza. Ni 1/2. Yang ni pula 1/4. Jadi kita cara yang sepatutnya ialah kita perlu mencari penyebut yang sama dulu. Macam mana nak samakan penyebut ni? Jadi awak tengok pada nombor ni 2 dan 4. Jadi awak tengok sifir. Guna sifir. Sifir apa yang awak boleh gunakan untuk darab dengan 2 ni untuk jadikan sama dengan penyebut dia. Contohnya dalam sifir 2, dalam sifir 2 ada 4 kan. 1 darab 2, 2 darab 2, 4, 3 darab 2. Jadi ada 2, ada. Sekarang ni kita nak jadikan satu penyebut sahaja, penyebut yang sama. Jadi 4. 4 kita ambil 4. Kenapa cikgu ambil 4? Kenapa cikgu tak ambil 2? Sebabnya bila kita nak cari penyebut ni, kita tak boleh bahagi. Bahagi ni hanya untuk permudahkan sahaja. Jadi kita guna darab dulu. Yang bahagi masih boleh guna. Cuma nanti yang tu awak akan pelajari masa awak dah besar sikit lah. Jadi untuk tahap awak sekarang ni, awak perlu cari nombor yang kecil sahaja. Jadi 2 darab berapa dapat 4. Jadi 2 darab dengan 2. Jadi nombor mana yang perlu didarab? Nombor ini sahaja. 2 darab 2. Dia akan jadi, bila bawah darab, atas mesti darab dengan nombor yang sama. Awak ingat lagi tak syarat pecahan wajar itu? Pecahan alamat cikgu lupa. Pecahan yang sama nilai tu. Jadi apabila bawah darab dengan 2, atas pun mesti darab dengan 2. Jadi 1 darab 2 bersamaan dengan 2/2. Jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi 2/4. Tambah 1/4. Sekarang penyebut dia dah sama. Betul tak? Jadi kita boleh tambah seperti biasa. Tambah apa? Pengangka saja. 2 tambah 1 sama dengan 3. Per berapa? Sama penyebut dia. Per 4. Jadi kalau awak tengok contoh yang dibagi ni, cara satu ni, cara ni, awak masih boleh pelajari. Cumanya untuk cara yang mudah yang seperti yang cikgu ajar lah. Jadi penyebut tak sama, kita kena samakan dulu penyebut.
Terus contoh yang kelima. Contoh yang kelima, 1/2 tambah 1/6 sama dengan berapa? Okey. Yang ni adalah cara yang cikgu ajar tadi. Okey, kalau awak tengok pada contoh yang diberikan. Okey, 1/2. Okey, jadi sekarang ni penyebut dia tak sama. Yang ni 1/2, yang ni 1/6. Jadi kita kena samakan penyebut dahulu. Okey, cara dia macam mana nak samakan tadi cikgu beritahu ialah darab. Okey, 2 darab dengan berapa dapat 6. Okey, 2 darab dengan berapa dapat 6. Okey, jadi 2 darab dengan 3. Okey, jadi 2 darab 3. Okey, apabila penyebut darab dengan 3, pengangka mesti darab dengan 3 juga. Okey, jadi jawapan dia adalah 3/6. Okey, seperti awak tengok dekat contoh yang diberikan ni. Okey, jadi 1 berdarab dengan 3, 2 darab dengan 3. Jadi 3/6. Okey, jadi 3/6 tambah dengan 1/6. Okey, jadi kita dah dapat hasil tambah iaitu 3 tambah 1. Pengangka sahaja. Jadi 4/6. Okey, 4/6. Okey, jadi 4/6 ni dia masih boleh dipermudahkan. Mesti kita macam mana pun mesti permudahkan dia. Okey, jadi 4/6 ni macam mana nak mudahkan dia? Kita bahagilah. Kan kita boleh kata bila kita permudahkan maksud kita kecilkan nombor tu. Okey, jadi 4 dengan 6, sifir apa yang ada 4 dan 6, jadi ialah kita menggunakan sifir 2. Okey, jadi 4 bahagi 2 dan 6 pun mesti dibahagi dengan 2. Okey, syarat dia tu ingat balik mesti sama. Kalau darab lah. Kalau bahagi, bahagilah. Kalau 2, 2 lah. Kalau 3, 3 lah. Okey, jadi pengangka dengan penyebut mesti sama. Okey, jadi apabila 4 dibahagi dengan 2, 6 mesti dibahagi dengan 2. Okey, jadi 4 bahagi 2 bersama dengan 2. Okey, 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, jadi jawapan dia 1/2 tambah 1/6 ialah 2/3. Okey, itu contoh yang ke-6. Okey, 2/3 tambah 1/6. Okey, ni pun penyebut tak sama. Ni 3 dan 6. Okey, jadi macam mana nak samakan? Okey, kita guna sifir berapa, darab dengan berapa. Okey, nombor kecil lah ni. Okey, 3 darab berapa dapat 6. Okey, jadi 3 darab dengan 2 kan. Okey, jadi bila penyebut darab dengan 2, pengangka mesti darab dengan 2. Okey, kita tengok contoh yang diberikan. Okey, jadi 2/3 darab 2 dan bawah pun mesti darab dengan 2. Okey, jadi 2 darab 2 sama dengan berapa? 4 kan. Okey, 3 darab 2, 6. Okey, jadi 4/6 tambah 1/6. Sekarang kita dah boleh tambah dah. Kenapa? Sebab penyebut dia sama. Okey, jadi 4 tambah 1 berapa? Okey, kita mula pengangka 4 tambah 1 sama dengan 5. Okey, 6 tambah 6. Perlu ke? Tak boleh. Okey, penyebut tak perlu ditambah. Okey, jadi 6, penyebut ni 6, letak sahaja 6. Okey, sekarang ni 5/6 ni adakah masih boleh dikecilkan? Guna sifir apa yang mempunyai jumlah 5 dan 6? Tak ada kan? Okey, jadi 5/6 ni adalah jawapan muktamad dia. Dah tak boleh permudahkan. Ni adalah bentuk yang paling mudah. Okey, jadi jawapan dia 2/3 tambah 1/6 bersamaan dengan 5/6. Okey, jadi awak tengok dekat bawah ni 1/2 tambah 1/8. Okey, kita cuba dulu yang pertama. 1/2. Okey, 2 ni nak samakan penyebut dulu kepada 8. Okey, jadi kita darab dengan berapa? Kita darab dengan 4. Okey, apabila bawah darab 4, atas pun mesti darab dengan 4. Jadi 4/8 tambah dengan 1/8. Okey, jadi yang tambah hanyalah pengangka. Okey, 4 tambah 1 sama dengan 5/8. Penyebut masih sama. Jadi jawapannya 5/8. Okey, kita tengok contoh yang kedua. 1/2 tambah 3/10.
sama dengan berapa? Okey, 1/2. Okey, penyebut tak sama. Yang ni 2, yang ni 10. Okey. 2 nak darab dengan berapa dapat 10? Okey, jadi 2 darab berapa dapat 10? Okey, 2 akan darab dengan ni 5 dapat 10 kan. Okey, jadi bawah darab 5, atas mesti darab dengan 5 juga. Okey, jadi 1 darab 5 sama dengan 5 per 2 darab 5 sama dengan 10. Okey, jadi tambah 3 per 10. Okey, 5 tambah 3. Pengangka sahaja yang tambah. Okey, 5 tambah 3 sama dengan berapa? 8. Okey, dan penyebut mestilah sama sahaja. 8 per 10. Okey, jadi 8 per 10 ni, adakah ianya masih boleh dipermudahkan? Ada sifir apa yang mempunyai hasil darab 8 dan 10? Ingat balik, jadi sifir 2. Okey, jadi sifir 2. Jadi kita bahagi dengan 2. Kita permudahkan bahagi. Okey, jadi 8 bahagi 2. Okey, berapa? Okey, 2 darab apa dengan 8? 2, 4, 6, 8. Jadi 4. 2 bahagi 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, 10 bagi 2 sama dengan berapa? 5. Okey, jadi 4 per 5. Dan 4 per 5 dah boleh kecilkan lagi tak? Dah tak boleh dah. Tak ada sifir yang mempunyai hasil darab 4 dan 5 kan? Okey, jadi jawapan dia 4 per 5. Okey, dan yang seterusnya pun sama. 1 per 3 tambah 4 per 9. Kita jadikan penyebut dulu mesti sama dulu sebelum kita tambah. Okey, jadi 3 nak jadikan 9. 3 darab berapa dapat 9? Jadi 3 darab 3 lah kan. Okey, jadi bila bawah darab 3, atas mesti darab dengan 3. Jadi 1 darab 3 bersama dengan 3. 3 darab 3 sama dengan 9. Okey, 3 per 9 tambah 4 per 9. Okey, berapa jawapan dia? Okey, tambah pengangka saja, iaitu 3 tambah 4 sama dengan 7. Okay, jadi penyebut mesti kekal 9. Okay, jadi 7 per 9. Kenapa cikgu tulis? Okey, sebab 7 per 9 ni dah tak boleh memudahkan kan? Kenapa? Sebab tiada sifir yang mempunyai hasil darab 7 dan 9. Okey. Dan begitulah seterusnya. Okay, yang ni sama saja. Okay, untuk tolak pecahan pun sama juga. Cuma yang bezanya ialah yang tadi dia bertambah, yang ni dia tolak. Okay, cara dia mesti sama juga. Penyebut mesti sama. Okay, penyebut mesti sama. Dan yang berkurang hanyalah pengangka sahaja. Sama juga dengan tambah lagi. Okay, contoh yang diberikan. Ada 2 daripada 3 bahagian roti. Saya akan ambil 1 bahagian. Okey. Daripada 2 daripada 3. Okey. Ada 3 roti pada asalnya. Sekarang ni dah ada 2. Okey. Sekarang ni dia kata dia nak ambil 1 bahagian. Dia nak ambil. Okey. Jadi dia ambil 1 bahagian. Jadi tinggal berapa? 1 daripada 3. Jadi 1 per 3 kan? Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini. 2 per 3. Penyebut dah sama. Okay, jadi 2 tolak sahaja dengan 1. Pengangka sahaja yang bertolak, yang berkurang. Jadi 2 tolak 1 sama dengan 1. Jadi 1 per 3. Okay, 1 per 3 ni dah masih boleh dipermudahkan tak? Tak boleh dah. Sebab apa? Tak ada sifir yang mempunyai hasil darab 1 dan 3. Kan? Okay. Okay, ini samalah dengan yang kita pelajari tadi, yang tambah tadi. Okay, apabila awak dapat jawapan yang boleh dipermudahkan, jawapan yang besar, awak perlu permudahkan. Kita tengok contoh dia. Tolak 3 per 8 daripada 7 per 8. Okay, sekarang ni penyebut dia dah sama, 8. Okay, jadi awak tak perlu nak darab apalah sebab penyebut dah sama kan. Okay, jadi awak hanya perlu tolak sahaja. Okay, dia kata tolak 3 per 8 daripada 7 per 8. Okay, jadi maksudnya daripada 7 per 8 ni kita nak tolak dengan 3 per 8. Okay. Jadi 7 per 8 tolak 3 per 8. Okay, yang tolak hanyalah pengangka sahaja. Jadi 7 tolak 3 sama dengan berapa? 4. Jadi 4 per 8. Okey, sekarang ni 4 per 8
masih boleh dipermudahkan. Kenapa cikgu kata masih boleh? Okey, sebab 4 dan 8 ni ada dalam sifir 2. Okey, jadi macam mana nak permudahkan? Okey, jadi nak permudahkan, bahagilah kan. Okey, jadi bahagi dengan berapa tadi? Ada dalam sifir 2 kan? Jadi bahagi dengan 2. Okey, jadi 8 pun bahagi dengan 2. Okey, 4 bahagi 2 berapa? 2. Okey, 8 bahagi 2 berapa? 4. Okey, 2/4. Sekarang ni cikgu 2/4. Adakah masih boleh dipermudahkan? Boleh lagi permudahkan lagi. Kenapa? Kerana 2/4 ni ada dalam sifir 2 juga. Jadi bahagi juga dengan 2 lagi. Okey, jadi 2 bahagi 2 berapa? 1. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi jawapan dia 1/2. Okey, kalau awak ingat sifir, sebenarnya lebih mudah kalau sekiranya awak guna saja sifir 4 kan. Okey, kenapa cikgu kata sifir 4? Sebab sifir 4 mempunyai hasil darab 4 dan 8. Okey, tengok dekat sini. Okey, 4/8 bahagi dengan 4. Okey, jadi 4 bahagi 4, 1. 8 bahagi 4, 2. Dapat 1/2. Jawapan dia masih sama. Cumanya, bila awak bahagikan dengan nombor yang besar ni, lebih mudah lah. Awak tak perlulah bagi 2-3 kali macam cikgu buat tadi. Okay, jadi sebab tu pentingnya awak hafal sifir dekat sini. Jadi 4/8 ni awak tengok masih ada dalam sifir 4. Jadi awak boleh guna sifir 4. Kalau awak tak ada dalam sifir yang besar, awak guna sifir yang kecil. Okay. Okey, sekarang berapakah beza 4/7 dengan 6/7? Beza ni maksudnya tolak juga. Okey, jadi dia nak tahu beza dia 4 dengan 7 ni dengan 6/7 ni. Jadi macam mana nak cari beza dia? Okey, yang besar mesti tolak dengan yang kecil. Jadi yang mana yang besar? Ni lah 6/7 lah sebab nombor dia lebih besar kan. Okey, jadi 6/7 tolak dengan 4/7. Okey, jadi penyebut dia dah sama dah. Jadi dah sama, apa yang awak perlu buat? Tolak saja pengangka. Okey, jadi 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, jadi 2/7. Penyebut tulis saja. Okey, 2/7. 2/7 ni ada ke? Boleh pemudahkan lagi ke? Tak boleh dah. Sebab apa? Sebab tak ada sifir yang ada nombor 2 dan 7. Okey. Jadi 2/7 ni adalah yang tamat dia. Okey, seterusnya. Okey, yang ni sama juga tapi dalam bentuk gambar rajah. Tapi cikgu tak nak fokus lah yang ni. Sebab cara yang ni lebih sukar sebenarnya. Cikgu lebih suka kalau awak dengan cara yang cikgu ajar tadi. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Contoh 6. Okey, 5/6 tolak 1/3. Sekarang kita dah berjumpa dengan penyebut yang tak sama. Okey, jadi yang ni 6. Yang ni 3. Okey. Sama juga dengan tambah tadi. Kaedah yang sama. Kita kena samakan dulu dengan penyebut. Okey, jadi macam mana nak samakan penyebut? Okey, jadi 6 dengan 3. Jadi kita buat 3 ni kita samakan dengan 6. Jadi sifir apa yang ada 3 darab dengan berapa dapat 6. Okey, jadi kita darab 2 lah kan, dapat 6. Okay, jadi bila bawah darab dengan 2, atas pun mesti darab dengan 2. Okey, jadi kita tulis balik. Okay, 5/6 tolak 1/3 darab dengan 2 dan 3 pun mesti darab dengan 2. Okey, jadi 5/6, okay, 1 darab 2 sama dengan 2. 3 darab 2 sama dengan 6. Okay, jadi 5/6 tolak 2/6. Okey, apa jawapan dia? Okey, 5 tolak pengangka saja ya. Okey, 5 tolak 2 sama dengan 3. 3/6. Penyebut masih sama. Okey. Jadi 3/6 ni masih boleh dipermudahkan. Kenapa? Sebab ada dalam sifir 3, ada jumlah 3 dan 6 kan. Okey, jadi kita kena permudahkan, kita guna operasi bahagi. Okey, jadi 3 bahagi dengan sifir 3 lah tadi kan. Okey, 3 bahagi 3 dan 6 pun mesti bahagi dengan 3. Okey, jadi 3 bahagi 3, 1 dan 6 bahagi 3, 2. Okey, jadi jawapan dia yang muktamad yang dipermudahkan ialah 1/2.
2 lah. Okey. Dan seterusnya, nombor 7. Okey, 7/10 tolak 1/2. Okey, penyebut tak sama. Yang ni 10, yang ni 2. Okey, sekarang ni kita nak samakan penyebut. Okey, kita tengok nombor besar dia 10. Okey, 2 darab dengan berapa dapat 10? Okey, jadi 2 darab dengan 5 dah kan, dapat 10. Okey, jadi bila bawa penyebut darab dengan 5, pengangka darab dengan 5 juga. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, 7/10 tolak 1 darab dengan 5, 2 darab dengan 5. Okey, jadi hasil darab tadi 1 darab 5 sama dengan 5, 2 darab 5 sama dengan 10. Okey, jadi 7/10 tolak 5/10. Okey, penyebut dah sama baru kita boleh tolak. Okey, 7 tolak 5. Nah, pengangka saja yang bertolak. Okey. 7 tolak 5 sama dengan 2 kan? Okey, 2/10. Penyebut sama. Okey, sekarang 2/10 ni masih boleh dikecilkan, masih boleh dipermudahkan. Guna sifir apa yang ada 2 dan 10, sifir 2 lah kan. Okey, jadi sifir 2. Okey, jadi kita bahagi dengan 2. Okey, jadi 2 bahagi 2 sama dengan 1. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, jadi tanda ialah 1/5. Okey, kita tengok contoh yang ke-8. Okey, 2/3 tolak 5/9. Okey. Sekarang ni kita nak samakan penyebut dulu. Okey, 3 darab berapa dapat 9? Okey. Ini sebab kita nak samakan. Okey. 3 darab dengan 3 kan dapat 9. Okey, jadi bila penyebut darab dengan 3, pengangka mesti darab dengan 3. Okay, ingat balik aturan tadi ya, mesti cari penyebut yang sama dulu. Okay. Jadi 3 darab 3 sama dengan berapa? 3 darab dengan 3, 2 darab dengan 3. Okay, jadi 2 darab dengan 3, pengangka dulu, 6. Okay, 3 darab 3 dengan 9. Okay, jadi 6/9 tolak 5/9. Okay, jadi yang dah boleh tolak dah sebab apa? Penyebut dia sama dah kan. Okay, jadi 6 tolak dengan 5. Pengangka saja yang ditolak. Okay, 6 tolak 5 sama dengan 1. Okay, jadi penyebut masih sama, 9. Okay, jadi jawapan dia 1/9. Okay, 1/9 ni masih boleh dikecilkan ke tak? Masih boleh dipermudahkan ke tak? Okay, tak boleh lah kan. Sebab apa? Sebab tak ada dah sifir yang ada nombor 1 dan 9. Okay, kalau akad sifir 1 tu tak payahlah sebab nombornya takkan berubah kan. Okay, jadi jawapan dia ialah 1/9. Okey, tengok pula soalan nombor 9. Contoh nombor 9. 9/10 tolak berapa dapat 3/10. Ni 9/10 tolak berapa dapat 3/10. Awak dah tengok dah penyebut dia 10. Okay, jadi kat sini penyebut dia mestilah 10 juga. Kan? Jadi per 10 juga. Okey, sekarang ni pengangka dia. Macam mana kita nak cari pengangka? Okey, 9 tolak berapa dapat 3? 9 tolak berapa dapat 3? Okey, 9 tolak dengan 3 berapa? 9 tolak dengan 3 berapa? 6 kan? Okey, jadi 6 lah jawapan dia. Okey, jadi 9 per 10 tolak 6/10 sama dengan 3/10. Kan? Okey, jadi jawapan dia 6/10. Okay, yang ni awak nak kecilkan pun boleh, tak nak kecilkan pun tak apa sebab dia nombor di tengah. Okay, yang awak perlu kecilkan, yang wajib awak kecilkan ialah nombor yang belakang. Mesti kecilkan nombor yang kecil. Okay, jadi soalan nombor 10 pula. Okay, 10. Okay, sekarang ni dikosongkan pecahan di hadapan. Okay, tolak 2/5 sama dengan 2/5. Okay, berapa tolak dengan 2 dapat 2/5. Okay, jadi awak tengok dah penyebut dia sama kan. Okay, jadi 5. Jadi penyebut dia mestilah 5. Okay, sekarang ni berapa tolak 2 dapat 2? Kita pengangka saja. Okay, berapa tolak 2 dapat 2? Jadi mudahlah saja. Mestilah nombor depan nombor besar kan. Okay, jadi 2 mestilah tambah 2 dapat 4 kan. Okay, jadi 4 tolak 2 sama dengan 2. Okay, jadi jawapan dia adalah 4/2.
Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Okey, sekiranya awak tak faham, awak boleh kontak balik cikgu. Cikgu akan ajar semula. Okey, jadi untuk tugasan awak hari ini ialah lengkapkan buku aktiviti muka surat 59 hingga 62. Banyak ni. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita dah belajar 2 tajuk pada hari ini, iaitu tambah dan tolak pecahan. Kaedah dia sama sahaja. Okey. Jadi, yang kedua, salin semula soalan buku teks pada muka surat 92 dan 95. Kemudian lengkapkan jawapan. Okay, awak tengok buku teks awak, muka surat 92. Ada satu soalan cuba diri dan awak boleh salin semula dan lengkapkan jawapan dia. Sama juga dengan muka surat 95. Okay. Yang ketiga, lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Okay, cikgu akan bagi juga lembaran kerja, tapi yang ni cikgu tak wajibkan awak hantar dalam Padlet ataupun hantar kepada cikgu lah gambar yang rasa yang telah lengkap. Yang ni awak boleh buat pada bila-bila masa lah sebagai latihan tambahan saja untuk awak lebih mahir, untuk lebih faham. Okay, awak boleh salin semula atau cetak dan tampal di buku tulis matematik 2 untuk lembaran kerja tadi. Okay. Jadi yang awak perlu hantar untuk hari ni dekat cikgu ialah buku aktiviti muka surat 59 hingga 62 dan soalan dan jawapan yang buku teks muka surat 92 dan 95. Mana ni muka surat 92 dan yang ni muka surat 95. Okey, awak salin semula soalan, kemudian tulis jawapan, hantar je kat cikgu. Okey, jadi bagi lembaran kerja tadi, cikgu kata cikgu nak bagi ni. Okey, lembaran kerja ni awak tak perlu hantar hari ni lah. Okey, jadi awak yang lembaran kerja ni awak perlu kena siapkan, mesti siapkan juga. Cikgu akan semak. Kalau awak dah siap, awak boleh hantar terus. Tapi kalau awak tak ada masa, tak cukup masa nak hantar, okay, cikgu bagi kelonggaran, awak boleh hantar pada bila-bila masa sahaja yang awak boleh siap lah, selepas siap lah. Okay. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.